Subhanallah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa habibuna Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila ila hadratin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila midin wa ila walidina wa syekhina wa ahli qabrina syallahumul fatihah. Buku surat berapa? 10. Perkara 18. Perkara yang ke-18, muka surat yang ke-10. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak menyeru tuan-tuan supaya beli kitab ni lah, Al-Qaulut Tam fi Ahkam Imam wa Ma'mum. Edisi Jawinya mungkin dah tak ada kot dalam pasaran. Hanya tinggal edisi Rumi. Jadi ini menjadikan kita kata buku simpanan lah, simpanan wajib dalam rumah kita lah, supaya ilmu yang diajar tidak hilang, sebab ini adalah merupakan fardu ain, kerana kita nak belajar semayang dan hukum imam dan makmum ini ialah fardu ain, supaya kita tak silap sehingga boleh membatalkan semayang. Dalam kita berjemaah, dalam kita solat berjemaah ni ada perkara-perkara yang berkaitan dengan imam dan makmum yang menyebabkan boleh batal sembahyang. Bukan batal sembahyang tu kentut je. Kentut apa ni lagi, bergerak-gerak yang banyak, bercakap yang bukan berkenaan, maka batal sembahyang tak. Batal sembahyang juga kalau kita dengan imam, kita bermakmum dengan imam, maka ada juga hukum yang boleh menyebabkan batal sembahyang kita. Batal sembahyang. Jadi oleh kerana itu maka wajib kita belajar. Fardu ainnya sebab kita dah beramal. Nah, sembahyang berjemaah ni kita beramal daripada yang wajib fardu ain, sembahyang Jumaat, daripada yang sunat muakkad, sembahyang fardu kifayah, sembahyang fardu. Yang sunat berjamaah, sembahyang raya, 2 hari raya, sembahyang gerhana matahari bulan, sembahyang hajat yang tidak, orang kata yang tidak ataupun yang harus berjemaah, sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Dia ada hukum-hukum yang terkait antara makmum dan imam. Yang wajib kena belajar ialah imam kena belajar juga. Imam kena belajar, makmum kita pun kena belajar. Jadi bila perkara itu dilakukan dengan betul menurut fiqahnya, maka insya-Allah kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak belajar, kita beramal, macam kita pergi Mekah, kita tak belajar. Pergi Mekah tak belajar, pergi umrah tak belajar contohnya. Kebetulan kita buat, di Mekah tu hajinya betul, umrahnya betul, berbetulan dengan fiqah, kebetulan. Bukan maknanya kita daripada belajar, tapi daripada kejahilan. Terjahil, kita buat sesuatu, semayang, solat, puasa betul, sebenarnya itu tidak disebut sebagai sah ataupun diterima oleh syarak, sebab tak ada ilmu. Orang jahil, dia buat sesuatu betul mengikut syarak, itu tak dikira. Orang alim, orang alim, kalau dia ijtihad tersalah, dia beri pahala, 1 pahala. Kalau ijtihadnya betul, 2 pahala.
Jadi orang alim ni kalau dia salah pun dapat pahala. Ya, tersalah misalnya dapat 1 pahala. Kalau betul dapat 2 pahala. Itu orang alim. Ya. Orang yang tak belajar, orang yang tak reti, orang yang jahil, ya, betul pun tak dikira sah, tidak menepati syarat, salah lagi lah. Apapun kaedahnya, kita beramal kena ada ilmu. Ya, tak boleh kita beramal tanpa ilmu atau kita beramal ikut-ikut. Ya. Selama hari ini dalam masalah berjamaah ni, bila saya mengajar, ya, orang memahamkan masalah masbuk dalam masalah jamaah ini satu perkara yang, satu isi yang paling penting ialah muafiq dan masbuk. Apa dia muafiq, apa dia masbuk? Kalau tak faham masbuk dengan muafiq, maknanya tak ada ilmu lah tentang solat berjamaah, imam makmum. Kebanyakan yang saya tanya, apa dia masbuk? Dia kata masbuk ini ialah kita tak ikut imam daripada awal. Yang masuk rakaat kedua kira masbuk, rakaat ketiga kira masbuk, rakaat keempat kira masbuk, masuk tahiyat akhir kira masbuk. Dia kira bilangan ataupun lambatnya masuk dalam sembahyang, itu dia kira masbuk. Bukan, itu masbuk Melayu. Itu masbuk ta'rif Melayu, ta'rif yang kita faham. Saya pun begitu tuan-tuan. Bila saya tak mengaji, saya faham masbuk tu masuk lambat, itu je. Tapi kalau kita belajar, ya, dalam buku ini ataupun kitab-kitab yang lain, masbuk ni makna dan muwafiq ni isunya ialah Al-Fatihah. Bukan isu lambat cepat masuk. Itu bukan isu. Isunya Al-Fatihah. Ya, sempat tak, ya, sempat dah Al-Fatihah semasa berdirinya imam, masa kita membaca Fatihah 7 ayat daripada bismillah sampai waladdallin, itu sempat tak, ya, bersama dengan berdiri imam, berdiri kita, berdiri imam? Sempat. Sempat tu maknanya kita boleh baca 7 ayat Al-Fatihah itu dengan kelajuan yang sederhana mengikut uruf keadaan tempat tu. Kalau kita, tempat kita orang Malaysia, orang Perak ni, orang Manjung ni, menurut, ya, keadaan kecepatan pembacaan Fatihah orang-orang kita, orang-orang Melayu ni, orang puak-puak kita ni, uruf dipanggil. Sebab tu dia panggil al-adatu muhakkamah dalam kaedah fiqahnya. Adat tu dijadikan hukum. Sebab ukuran lambat cepat tu, Fatihah tu ialah ukuran semasa. Ya, kita tak boleh nak ukur dengan orang Arab. Kita tak boleh ukur dengan Eropah, orang Eropah, orang Cina, orang India. Kita tak boleh ukur dengan mereka. Kita ukur dengan orang Melayu. Ya, kadar baca Fatihah tu bismillahirrahmanirrahim, maknanya sederhana. Tak cepat sangat, tak lambat sangat. Dia cepat bismillahirrahmanirrahim, contoh. Tak macam tu, tak cepat macam tu, tak lambat bismillahirrahmanirrahim, tak lambat. Dia sederhana, kadar yang sederhana. Saya dah kira dah kadar ni dalam 26 saat. Maknanya kalau kita sempat baca 7 ayat dengan kadar yang sederhana pada kita, maka sempat qiyam bersama imam, muafiq lah tu. Muafiq lah tu. Sempat baca Fatihah, muafiq lah dengan. Kalau tak sempat masa yang tersebut, maka masbuk lah. Kalau kita baca, kita sempat berdiri dengan imam 10 saat. 10 saat. Sedangkan yang dihajatkan untuk membaca Fatihah 7 ayat ini ialah 26 saat. Jadi kalau kita boleh sempat sebanyak 10 saat, 10 saat. Ataupun tak sempat langsung, 0 saat. Allahu Akbar, imam rakaat, Allahu Akbar. Kita tak sempat baca bismillah pun, tak sempat pun satu ayat daripada Fatihah, kita rakaat bersama imam. Dapat tumaninah bersama imam pada rakaat, maka pada ketika itu masbuk namanya. Tu bukan dikira
1, 2, 3, 4 masuk, kemudian masuk lambat. Misalnya kalau dia masuk rakaat kedua, contohnya tu imam tahiyat awal. Ya, imam tahiyat awal, dia pun bangun. Allahu Akbar, dia pun di belakang baru masuk. Allahu Akbar. Sempat dia baca 7 ayat bersama imam? Sempat. Muafiq. Itu bukan masbuk. Bukan masbuk berdasarkan kepada masuk lambat atau masuk cepat. Masbuk ini berdasarkan kepada kadar, orang kata sempat tak makmum membaca Fatihah ya, bersama berdirinya imam tadi, qiyamnya imam dalam masa yang sederhana 7 ayat Al-Fatihah. Bila sempat ini, bila sempat baca, hukumnya muafiq, maka tak boleh dia ambil hukum masbuk. Maknanya dia kena baca itself, maknanya baca untuk diri dia 7 ayat. Sebab kita tahu Fatihah ni adalah rukun. Kalau dia sempat baca 7 ayat bersama berdiri imam, dia tak boleh ambil hukum masbuk. Kalau dia ambil hukum masbuk, maknanya dia sudah melanggar peraturan fiqh. Ya, maka diberi peluang dia imam rakaat, imam i'tidal, 2 rukun, bukan pendek panjang, 2 rukun sahaja. Ya, dia mesti habiskan Fatihah dan rakaat sebelum imam turun ke bawah. 2 rukun saja. Tidak diberi uzur. Nak habiskan kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ke apa, kita tidak diberi uzur. 2 rukun, rakaat dengan i'tidal. Maka kata setengah ulama, kalau imam dah rakaat, dah i'tidal, batal sembahyang makmum belakang. Kata setengah ulama diberikan 2 rukun. Maknanya sempat lagi lah rakaat, i'tidal. Masa i'tidal tu kita kena habiskan Fatihah tu, kita rakaat. Tapi kalau kita tak sempat habiskan Fatihah itu, kalau imam rakaat dalam keadaan kita muafiq, maka kita kena putuskan Fatihah itu, kita rakaat bersama imam. Kita tak boleh sujud rakaat dan juga i'tidal dah terus bersama imam, ataupun kita mufarakah dengan imam. Mufarakah dengan imam tak ada masalah, sebab mufarakah ni bukan masalah fiqh, masalah fiqh tak ada selesai masalah, tapi masalah pahala. Kalau kita berjamaah mufarakah dengan imam, tak dapat pahala berjamaah, macam sembahyang seorang. Yalah, hukum boleh mufarakah ni, hukum boleh. Sebab itu ulama dalam hal-hal yang tertentu dia tidak menggalakkan kita mufarakah. Ya. Contohnya imam telajak 5 rakaat. Ya, kita tak digalakkan mufarakah, kita digalakkan tunggu dalam tahiyat, tunggu dia. Lantaklah dia 6 rakaat pun dia lupa. Tak. Dia hukum dia tak apa, hukum kita tak boleh, sebab kita tahu, kita sedar. Kan? Kita tak ikut dia. Itu fiqh, kita tak ikut dia kan, tapi tak mufarakah. Dia tunggu dia duduk balik Fatihah. Kalau dia sujud sawi, kita pun ikut sujud sawi. Jadi sujud sawi ni kalau imam buat, kita wajib ikut. Ada setengah-setengah orang tak nak ikut sujud sawi. Sebab apa? Dia kata bukan kesalah aku, katanya. Dia kata bukan salah aku. Betul juga dia kan, betul pada akal dia. Kadang kita pakai akal banyak, akal jahat. Bila tak ada ilmu, dia pakai akal banyak. Akal tu akal betul tak apa, ni akal tak betul. Macam Mu'tazilah lah kan, guna akal banyak, akal tak betul. Benar. Jadi perkara-perkara ni yang penting. Saya pun heran tu, saya mengajar dekat habis kitab, orang tak faham lagi masbuk dan muafiq ni apa ustaz. Tak faham lagi. Kena ulang balik. Dia nak habis kitab ni berbuih dah mulut dah mengabarkan tentang masbuk muafiq pun tak faham lagi. Itu sebab saya ulang selalu. Tak lulus fiqh. Ya, pahala jangan harap. Semayang tu pun sendiri. Ya. Semayang, perkara yang kita buat, amalan kita belum tentu diterima. Dari fiqh pun dah ditolak. Tauhid satu, betul tauhid. Kalau tak betul tauhid, daripada tauhid lagi, engkau semayanglah tahajud ke,
Kalau tauhid kau tak betul, kau tak diterima oleh Allah SWT. Betulkan tauhid. Yang kedua, betulkan syariat, betulkan fiqh. Yang ketiga, betulkan niat, betulkan tujuan matlamat kita nak beribadah itu kerana apa. Ya, itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Ada 7 lapisan. Kalau baca kitab Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada 7 lapisan nak diterima amal tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bagi orang yang dah sah. Maknanya orang yang dah clear. Walaupun dia ikhlas, masih bahaya lagi. Bahayanya takut Allah tak terima amalan. Sebab terima dengan tak terima ni Allah. Kan? Jadi maknanya ada yang para wali Allah Subhanahu Wa Taala yang apabila orang ni sembahyang 500 rakaat satu hari sembahyang sunat, yang wajib jangan kira lah, yang sunat 500 rakaat sehari. Syekh Junaid Al-Baghdadi, bahkan ada yang kata Syekh Junaid Al-Baghdadi ni 1000. Dalam masalah tasawuf, Syekh Junaid Al-Baghdadi lah pengasasnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni datang dari Quran, daripada hadis, daripada Allah, daripada Rasul. Tetapi dia sebagai pengasas. Macam kita kata, memanglah bacaan Quran ni datang daripada Allah, daripada Jibril, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ada qiraat hafaz? Kenapa ada Asim? Kenapa ada Ibnu Katsir? Ya, bukan qiraat depa. Bukan qiraat depa, bukan. Mereka berjasa besar, ya, dalam orang kata mengumpulkan kiraat maksur ni. Jadi oleh kerana jasa itu dinisbahkan bacaan tu kepada mereka. Macam fiqh. Nah, ini mazhab Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i yang buat fiqh tu memang berasal daripada Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas kan. Jadi Imam Syafi'i yang berjasa besar dalam berijtihad. Ya. Itu sebab kata mazhab Syafi'i, kami mazhab Rasulullah. Ada orang kata dia mazhab Nabi. Buat apa ikut mazhab orang? Kata, tak, ini kau kiraat pun kau tak kata kiraat Nabi. Kenapa kau baca kiraat hafaz? Kenapa kau baca kiraat hafaz? Kau tak baca kiraat Nabi? Ini semua tengin semua. Bacalah kiraat Nabi. Tak ada orang sebut kiraat Nabi, walaupun daripada Nabi. Akidah, kami akidah Quran dan hadis, bukan akidah Asy'ari Maturidi. Asy'ari dan Maturidi itu dinisbahkan kepada mereka dalam masalah akidah, dengan sebab mereka mengumpulkan akidah-akidah tersebut daripada salafus salih sampai kepada dia. Kemudian dia mempertahankan akidah salafus salih itu, akidah tu, dan berhadapan dengan puak-puak musuh semasa dia. Nak berhujah, dia pun menyesatkan orang. Mu'tazilah menyesatkan orang apa semua. Jadi dia berhujah untuk musuh semasa. Sebab itu dia banyak cakap sikit, sebab dia hujah. Sebab dia ilmu kalam. Kalam ni maknanya banyak cakap. Ada ulama kata kenapa panggil ilmu kalam? Ilmu kalam ni dengan sebab dua sebab. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Ilmu kalam yang pertama, sebab nama ilmu kalam tu sebab masalah kalamullah ni jadi topik perdebatan antara golongan betul dengan golongan yang batil. Golongan Ahlussunnah dengan golongan yang batil. Masalah kalam. Kalam Allah, sifat kalam. Sebab itu dikatakan ahli kalam. Maknanya berhujah dengan puak-puak sesat ni yang menyatakan kalam Allah ini begitu begini. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, berhujah dengan puak-puak yang Mu'tazilah masalah kalam Allah. Sebab itu nama ilmu kalam. Yang kedua, ilmu kalam dinamakan sebab banyak berhujah, banyak bercakap. Sedangkan salafus salih ni sifat dia pun tak nak bercakap. Dia bukan cakap macam kita. Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Rasulullah SAW daripada sebelum Islam sampai Rasulullah wafat,
Berpuluh tahun. Tuan-tuan tahu berapa dia meriwayatkan hadis? 150 hadis. Takkanlah sepanjang dia duduk dengan Nabi, bersama dengan Nabi, dia tak tinggalkan Rasulullah walaupun hijrah. Sahabat lain, Sayyidina Umar hijrah dulu, semua hijrah dulu. Sayyidina Abu Bakar nak hijrah, Nabi tak bagi. Sebab dia jadi sahib, maknanya teman hijrah Nabi. Hijrah pun bersama dengan Rasulullah, dalam gua bersama dengan Rasulullah, apatah lagi dengan masa-masa yang lain dalam kehidupan dia. Takkanlah 150 hadis. Kalau 150,000 hadis logik, 150 hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tak bercakap ke? Tak ada masalah itu berlaku di zaman salaf. Yang ada masalah Khawarij. Bila Khawarij ni keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali atau jamaah Sayyidina Ali, daripada kerajaan masa itu Sayyidina Ali jadi khalifah, puak-puak Khawarij ni ada satu fahaman yang lain. Sayyidina Ali utus Ibnu Abbas pergi. Berpuluh ribu Khawarij dia hujah, Ibnu Abbas berhujah, 13,000 kembali kepada sunnah. Yang lain tak nak, 13,000. Tak ada sejarah. Debat dengan puak-puak Khawarij. Masalah Khawarij, masalah Abu Hasan Asy'ari, datang Mu'tazilah. Masalah Mu'tazilah, takkan kau nak diam lah. Orang ni dah sesat dah semua ni. Sesat. Ramai ini tok guru ni mengajar sesat. Puak-puak Mu'tazilah ni buat madrasah. Apa Imam Abu Asy'ari buat? Dia pergi setiap pengajian Mu'tazilah, dia debat dengan tok guru tu, maka tutup pengajian. Anak murid semua habis. Itu sebab Mu'tazilah tak ada menjadi masalah pada dunia Islam pada zaman ni. Kita masalah lain pula. Kita masalah Mu'tazilah juga, tapi bukan nama Mu'tazilah, pakai akil. Itu yang Ustaz sebut tadi. Agama ni pakai akil. Agama memang kena pakai akil. Kalau tak akil, gila namanya. Tapi kita menggunakan akal, orang kata berpandukan kepada syarak. Sebab itu saya pun hairan orang yang mentahmahkan ulama-ulama yang maknanya berjasa besar kepada kita, para imam yang dahulu. Ini zaman dia. Tuan-tuan kenal tak Syekh Al-Alamah Idris Al-Marbawi, orang Lubuk Merbau, orang Kuala Kangsar. Tuan-tuan kenal? Tokoh Ma'al Hijrah tahun 90 berapa tu. Dia duduk Mekah, duduk Mesir lama. Dia duduk Mekah dengan duduk Mesir lama. Buat kamus Al-Marbawi yang sangat terkenal. Rahimahullah. Ketika hujung usianya, Malaysia panggil dia untuk bagikan tokoh Ma'al Hijrah. Baharu Mazi kitab dia tulis. Baharu Mazi kitab tu ketika dia belajar di mana? Di Mesir ke di Mekah? Dia buat kitab Baharul Mazi. Kitab hadis syarah Imam Tirmizi, Mukhtasar Imam Tirmizi. Syarah hadis yang paling panjang kali dalam dunia Melayu. Dalam dunia Melayu ni tak banyak kitab, tuan-tuan. Tafsir yang penuh 30 juzuk ialah tafsir Hamka, Buya Hamka rahimahullah. Tafsir Al-Azhar namanya. Itu 30 juzuk. Kemudian hadis Idris Al-Marbawi. Dia buat kamus yang terkenal. Orang mengaji pondok, orang mengaji Arab, dulu mesti beli kamus dia. Siapa tak kenal dia? Dalam dunia keilmuan, nak mengaji bahasa Arab, nak mengaji nahwu, nak mengaji saraf, mesti beli kitab, mesti ada kitab kamus Marbawi. Marang Idris Al-Marbawi. Kuburnya, makamnya masih ada di Lubuk Merbau. Nak pergi ziarah pun pergilah ziarah. Jasanya sangat besar dalam dunia penulisan Melayu. Sebab itu dia beri tokoh Ma'al Hijrah. Lepas beri tokoh Ma'al Hijrah, dia pun meninggal dunia di sini. Sedangkan dia duduk di Mesir. Ada isterinya di Mesir, ada rumahnya di Mesir.
Satu hari orang moden, budak ketika dia tua, kamu Barbawi ni dia buat lama dah masa dia muda. Berpuluh tahun dah dia buat. Atau orang muda daripada Al-Azhar jumpa dia di Mesir. Dia kata, tuan, bahasa tuan ni tak berapa relevan dah. Bahasa tuan ni, bahasa kamu Barbawi ni dia buat tahun 60-an, 70-an. Bahasa ni tak berapa relevan lah dengan semasa sekarang. Oh, pandai budak-budak ni, budak-budak muda ni lah. Ya, pelajar-pelajar Al-Azhar kita ni baru nak mengaji 1-2 tahun, dia Al-Azhar sudah membawakan mengkritik dia. Ya, kritik tak ada masalah, tapi dia bawa kritik, dia kata suruh tuan buat perbaharui baharul kitab Qamus Al-Marbawi. Dia kata ini masa aku buat ni, masa aku bahasanya bahasa yang ada pada masa tu. Bahasa yang ada pada 40 tahun dulu. Ini masa kamu buatlah. Kamu nak harap orang tua yang umur 80 tahun, 90 tahun nak buat. Kamulah orang muda buat. Bahasa kamu. Nampak? Masa muda aku buat ikut bahasa aku. Masa aku. Ya. Komunikasi tak ada bahasa tu 40 tahun dulu. Bahasa orang putih je kan. Bahasa kita tak pakai. Sekarang komunikasi lah, itulah, inilah. Ini bahasa kamu. Kamu buat lah. Ikut bahasa kamu. Zaman aku, zaman tu, zaman kamu buat. Ikut bahasa kamu. Nampak? Orang tua nak mati pun nak suruh buat kamu lagi. Harap dia je. Dia kata kamu mengaji. Tidak buat apa nak pergi Al-Azhar jauh-jauh dari Malaysia. Yalah. Kalau itu pun kamu tak boleh buat. Yalah. Ambil kau kerja lain. Teruslah pergi mengaji agama. Takkan nak cari fardu ain di Al-Azhar. Fardu ain nak kafar. Setakat kafar tu fardu ain. Pergi Al-Azhar nak fardu ain lagi. Itu yang tak betul tu. Kan? Tuan-tuan, yang saya sebut. Ya. Maknanya berdasarkan kepada keadaan semasa. Tengok musuh dia datang macam mana. Kalau orang untuk guru silat, dia belajar silat kan. Dia nak baca musuh ke nak baca buah dia? Nak baca buah musuh? Musuh ni datang macam-macam benda. Ada datang tomoy siam pun ada, datang bawa kungfu rimau, kungfu cingkadak, semua ada kan. Jadi tok guru silat ni ketika berhadapan dengan musuh, ya, adakah dia nak pakai dia saja? Tak boleh. Dia kena ada buah. Dia kena ada buah untuk menepi hak kuat ni yang musuh datang. Itu ya masalahnya, timbulnya ulama kalam. Udah pula dia kata ulama kalam ni tak betul pula. Bid'ah, apa geduk debat dan sebagainya. Nanti saya cerita panjang lah. Ini tak baca kitab lah. Tuan-tuan bagi saya sebulan sekali je kat masjid daerah. Saya teringin nak mengajar akidah lah. Sebab itu nas dia tak beku. Quran dan sunnah sentiasa. Pada hari ni kau tolak ilmu kalam, kau tolak sifat 20, kau tolak, kau kata ini ilmu falsafah, ini orang falsafah, kamu tolak. Ini bukan daripada salafus salih. Pada hari ni kau gunakan ilmu sains untuk membuktikan Allah, Rasul, Al-Quran. Kau guna ilmu sains. Ilmu sains itu ilmu apa? Penemuan sains Firaun, Dr. Mughais Busaili, ya, jumpa Ramses II. Dalam Quran sebut Allah SWT akan pelihara mayat untuk jadi iktibar kepada orang yang akan datang, yang tenggelam. Ramses Musa tahun 70-an jumpa, ditanam di piramid di Mesir, dijumpa oleh orang Mesir. Dihantar ke Perancis mayat mami tu. Dihantar ke Perancis. Dr. Mughais Busaili tu yang
ketua pakar bedah di Perancis yang mengotai tim bedah untuk buat analisis siasatan dan sebagainya. Dia buat kertas kerja. Dia kata, kenapa Firaun ni kulit dia, badan dia dipenuhi dengan garam? Dia buat analisis fahmi garam. Jadi dia buat kertas kerja dan dia beri anugerah Nobel ketika itu, anugerah sains tertinggi dalam dunia atas pertemuan dia tadi. Maka dia dijemput ke Mesir, ya, untuk membentangkan kertas kerja kepada doktor Mesir pasal kandungan garam tu. Ya, ada doktor Mesir ni banyaknya hafiz Quran. Apa hafiz Quran ni asas. Ya. Pun ada satu doktor tu dia kata kami lama dah tahu kalau masalah garam ni. Dia sebutkan ayat Quran itu, ya, surah dia, ayat dia, surah dia. Dia kata Firaun ni memang mati tenggelam dalam laut. Sebab itu mayatnya garam. Dia terkejut, Dr. Murais Busali kejut. Dia kaji Quran balik, masuk Islam tuan-tuan. Buat buku Quran, Bible dan Sains. Masuk Islam dia Murais Busali. Doktor Yahudi, doktor pakar. Ini maknanya membuktikan Allah, membuktikan Al-Quran dengan menggunakan kaedah sains. Penemuan sains begini dalam Quran begini. Sains. Itu ilmu sains itu ilmu apa? Ilmu sains itu salah satu daripada cabang ilmu falsafah. Yang kau kata mantik je yang digunakan oleh ulama kalam ini cabang ilmu falsafah. Sains pun cabang ilmu falsafah. Tak kira lah kau dapat daripada mana, selagi mana kau boleh membuktikan Al-Quran tu betul, Allah tu betul, Rasul tu betul, kau ambil ilmu apa pun tak ada masalah. Hari ni kau tolak ilmu kalam, ilmu falsafah, kau ambil pula sains sebagai hujah. Sains tu pun masuk ilmu falsafah yang dulu kau kata tak betul. Itu tengil namanya. Nampak? Sudah isyrak lah. Tak habis kita pun. Okey. Makruh makmum rokok atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Makruh rokok, sujud. Tapi kalau takbiratul ihram serentak dengan imam, batal terus, tak sah. Kalau rokok sujud sama dengan imam, makruh. Tak dapat pahala jamaah. Lagi teruk mendahului imam. Kan? Jadi apabila makmum serentak mengerjakan rokok atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam, tidaklah batal sembahyang itu, hanya makruh saja. Sebab Nabi SAW bersabda, iza raka'a farka'u, ada hadis pendek, irtibas diambil sebahagian daripada hadis. Apabila imam rokok, hendaklah kamu rokok. Ini imam rokok dulu, baru kita rokok. Ya? Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilat berjamaah seperti mana berkata Imam Ar-Rafi'i dan Ibn Rif'ah kerana menyalahi imam. So kau sah tapi kau tak dapat pahala. Sah tapi tak dapat pahala. Tak batal serentak dengan imam pada perbuatan, tapi kau tak dapat pahala. Jadi kita sembahyang berjemaah tak dapat pahala apa? Ada yang batal terus langsung batal, ada yang ini tak dapat pahala. Macam kita puasa lah kan, ngumpat puasa, mengumpat, puasa sah, masalah puasa, tapi tak dapat pahala. Begitu. Ambil ayah semayang yang dicuri, biar pencuri ayah jiran dia kat sebelah, masuk kat situ, ambil semayang, sah tak semayang? Sah, tapi pahala apa yang curi? Ada macam tu. Dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perkara yang makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumit makmum di belakang sikit daripada imam. Kalau tumit sama-sama dengan imam, maka makruh. Kalau depan imam batal, tak sah ikutan.
Tumit makmum di depan tumit imam, batal, tak sah ikutan. Ya. Kalau sama, still makruh, tak dapat pahala jemaah. Berjemaah tak dapat pahala. Itu. Ya, antaranya. Antara yang disebut tentang makruh, kalau makruh tak dapat pahala. Jadi kita semayang tak mau, tak dapat pahala, susah kan. Jangan serentak. Sebab itu yang terbaik, orang tanya, yang terbaik dalam ikut imam ni macam mana ustaz? Orang tanya. Yang terbaik dalam ikut imam pada perbuatan, biarlah imam itu sudah selesai tamak ninah perbuatan rukunnya. Itu yang terbaik. Ya, kita kebanyakannya imam belum selesai lagi dia buat ya rukun, kita dah, kalau kita dah mulakan. Contohnya imam dah rokok, dah berhenti, dah tamak ninah, baru kita Allahu Akbar rokok. Bukan masalah lepas Allahu Akbar ke dan sebagainya. Tak. Kita tengok imam, dia dah sakin, dia dah tenang. Dia rokok, dah tenang. Ada dah, orang kata, tubuhnya belum, dah tak bergerak, baru kita Allahu Akbar rokok. Begitu juga i'tidal. Bila imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka dia dah berhenti, barulah kita sami Allahu liman hamidah. Imam dah sujud, Allahu Akbar, dah berhenti, baru bila kita sujud. Ada buat apa itu? Ada buat tak? Kita buat tak apa itu? Kita lah termasuk ustaz yang di atas ni, buat tak apa itu? Buat, alhamdulillah. Tak imam baru kita dah terjun lah. Boleh kita, boleh imam Allah baru kita terjun, silap-silap. Kalau tu imam tu lambat, kita terjun dulu. Ataupun tak sama, tak mendahului imam. Itu yang kita takut. Lepas itu kita, kalau imam kata dia lambat, ya, kadang-kadang kaki dia sakit. Kalau tu imam kaki sakit lah contohnya lah, geliat ke apa semua, dia nak sujud tu lama lah, nak turun daripada i'tidal tu lama je. Yang muda-muda dah lepas ke bawah dah. Nampak? Kalau kita tunggu tu imam, kita tunggu lagi lah. Sampai Allah lima kita tunggu dah i'tidal. Dia tunggu tu imam tu sampai dia sujud. Jadi kita taklah akan mendahului imam. Lepas tu sembahyang ni kena sabar. Ya. Kita sembahyang tak sabar. Ya, bila Allah kita boom. Kadang-kadang saya tengok rokok pun ramai yang mendahului imam rokok. Jadi sah tapi yang mendahului imam tu hukumnya haram, yang sama dengan imam itu hukumnya makruh. Jadi yang haram dah tentu tak dapat pahala, yang makruh pun tak dapat pahala. Yang haram dah tentu tapi tak batal, haram tapi tak batal. Ya. Kecuali kalau mendahului imam berturut-turut pada rokok dan pada i'tidal berturut-turut, ya, maka batal sembahyang makmum. Kalau dia berturut-turut. Kalau setakat sekali saja, rokok saja contohnya mendahului imam, ya hukumnya adalah haram. Ya. Tetapi tidak membatalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Ada soalan, tuan-tuan? Dapat baca satu je. 18. Ada soalan? Fiqh tak ada soalan tu. Hebat. Ada apa nak tanya? Apa-apalah tanyalah yang berkenaan, tetap berkenaan. Kalimah Allah. Boleh sekejap? Boleh? Okey. Kalimah Allah. Baru-baru ni ditulis oleh Mahkamah Syariah. Okey. Kalau di Arab, kalimah Allah ini tak ada masalah, tak ada mengelirukan, sebab orang Kristian, orang Masihi dah gunakan kalimah ini ratusan tahun. Di gereja sebut nama Allah, khutbah sebut nama Allah. Di Syria, di Mesir, kalau hari Christmas, khutbahnya live telecast dalam televisyen. Diberikan. Khutbah hari raya pun ada, khutbah Masihi pun ada. Awak tak tahu. Tengok-tengok pegang tongkat. Ya. Oskop. Begitu orang dia punya topi. Oi, ini bukan ulama ni. Ittaqullah, ambil kau.
Sebut nama Allah biasa. Atas mimbar. Kalau kita terbakar dah gereja tu rasa. Nah, tanyalah pada ulama-ulama Arab. Tanyalah Syekhul Al-Azhar. Ya. Tanyalah siapa? Tanyalah Yusuf Qardawi. Tanyalah Ali Jumaah. Tanya yang hebat-hebat ni. Macam mana hukum kalimat Allah ni? Loh, katanya, nama Tuhan, takkanlah kau nak halang hamba Allah sebut nama Allah. Betul juga. Dia akan macam tu. Dia nak sebut nama Tuhan Allah. Takkan kita tak bagi. Orang Masihi nak sebut nama Allah, orang Buddha nak sebut nama Allah. Takkan kita kata, you nama Allah jangan, nanti saya tumbuk you. Tak boleh. Tak boleh. Itu uruf ini kita al-alatu muhakkamah, macam kita bincang masalah qadar. Itu uruf, itu dia punya hukum tu pada Mesir, pada Syria. Dia tak ada mengelirukan sebab dia orang dah guna dah lama dah. Tak ada confuse, tak ada masalah. Allah yang disebut oleh orang Islam begini, Allah yang disebut orang Masihi begini. Jadi dia tak ada isu. Tapi di Malaysia uruf kita lain. Sebab itu ulama-ulama luar tak bolehlah hukum tentang Malaysia punya keadaan fiqh di sini. Sebab uruf kita, benda adat kita. Dulu kau nak nyebut Tuhan kau pakai kalimah apa? Sebelum yang kau nak kalimah Allah ni, dulu kau sebut kalimah apa? Tuhan kau. God, Lord, lantak kau lah Jesus Christ. Lantaklah dia nak sebut. Nah. Dulu. Hari ni pun kenapa nak pakai kalimah Allah? Nampak? Hari ni kenapa kau nak pakai kalimah Allah? Kau nak letak Bible kalimah Allah. Kau nak letak dalam Bible. Sedangkan akidah kau Trinity. Father of God, Son of God, kemudian Rohul Kudus ke, Maryam ke, tak tahulah, ada tiga dalam satu. Yang sebut Allah tu apa maksud dia? Tiga dalam satu ke? Itu akidah kau. Dengan sebut nama Allah. Dia buat Father of God ke? Kita pun tak tahu, wallahu alam. Tapi yang kau nak sebut kalimah Tuhan Allah ni, apa ni yang orang Islam yang kita gunakan ni kan, kepada kau nak letak dalam Bible, so itu untuk apa? Yang akidah-akidah budak-budak muda ni hebat sangat ke? Yang budak-budak muda ni, tuan-tuan baca dah analisis peratusan yang dikaji oleh Jakim dan sebagainya tentang manusia Islam Malaysia. Nanti kalau dia bagi Bible tu yang tulis kalimah Allah tu pada budak muda yang duk yang tak mengaji ni, dia bagi kalimah Bible, dia baca sama je. Quran sebut Allah, dalam Bible sebut Allah. Sama je. Apa jadi? Okey. Yang pertama, saya nak menyeru. Masalah Islam, agama Islam agung. Bersumpah untuk memelihara Islam. Ya, memelihara Islam tu bersumpah dalam majlis pertabalan. Di negeri pula raja nombor 1 sekali. Ya, masalah agama, hal ehwal agama Islam ni raja. Itulah institusi yang bertanggungjawab, termasuk bawahnya lah Jabatan Agama, Majlis Agama, Majlis Fatwa, semua kan, Jakim semua. Inilah yang kita, memang mahkamah dia lulus pasal permintaan daripada sebelum ni. Ya, ada yang hakim-hakim yang cenderung ke situ, maka dia lulus. Kemudian masalah untuk penggunaannya, maka minta tuanku untuk melarang. Dia kalau tuanku melarang, dia tak boleh. Nah, masalah ada satu ketika dulu ahli-ahli parlimen bersetuju untuk tak dipakai kalimah Islam pada parti politik. Tak nak kalimah macam Indonesia, kalimah Islam tu tak boleh parti
Islam Malaysia. Tak boleh pakai Islam. Dia tak nak keadilan ke, cahaya bulan ke, cahaya matahari selain daripada Islam, tak apa. Ya, parti singa ke, lembu ke, tak apa, boleh. Islam tak boleh. Jadi Parlimen dah bersetuju, majoriti kan, dia bersetuju untuk buang kalimah Islam pada parti-parti politik. Yang kedua kalimah Islam ni pas je. Jadi nak buang kalimah Islam tu daripada parti politik. Bila bertemu dalam isu Islam, diluluskan oleh Parlimen. Ya, tapi bila nak perlaksanaan, ya, maka bila menyentuh tentang Islam, Majlis Raja Melayu bersidang. Ini cerita besar. Saya tak cerita politik dalam ni, saya sebut tentang bagaimana perjalanan hukum. Tuan-tuan. Maka daripada agung Majlis Raja bersidang, bawa masing-masing menteri besar. Ya, biasanya kalau raja-raja bersidang bawa menteri besar sekali. Ya, gubernur-gubernur semua datang bersidang. Raja-raja tak bagi. Buang Islam tu daripada parti politik. Maksudnya pas. Raja-raja Melayu tak bagi dicabut nama Islam daripada parti Islam Malaysia. Maknanya Islam tu raja-raja Melayu tak bagi cabut daripada tu, daripada PAS. Tak boleh. Dia kata biar. Itu majlis raja-raja Melayu bukan Ustaz Ahmed. Bukan Ustaz Ahmed. Tak. Jadi secara kita, sebab kita ada raja, sebab itu dia kata dia demokrasi berperlembagaan, dia beraja kan. Jadi dia ada satu lagi kuasa, ya, yang menjadi pesaing. Alhamdulillah. Kalau Indonesia habis dah tuan-tuan, habis. Indonesia habis sebab presiden datang daripada parti politik, habis. Dia kuasa besar di situ, di republik. Kuasa besar presiden. Presiden tu dia nak buang raja kan. Buang raja, letak apa presiden jadi raja daripada raja. Mana kita ada kuasa balance, check and balance. Jadi saya pada pandangan saya, sebab mufti pun dah keluarkan kenyataan bahawa kalimah Allah itu tak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Environment Malaysia, bukan dunia, kita sebab kita nak jaga agama kita. Saddu zara'i nama. Nak jaga agama kita, nak tutup perkara-perkara yang boleh mengelurkan dan mengancam agama kita. Kita kena tutup dulu jalan. Tuan-tuan kena faham ya. Kalau ulama-ulama yang Malaysia yang berasal dari Mesir, yang mendapat pengajian Jordan, memang dia tak kisah. Sebab environment di sana, tok gurunya pun tak ada kata apa pun. Saya tahu, saya mengaji dengan ulama-ulama besar. Syekh Ramadan Al-Buti saya mengaji, Wabah Zuhaili saya mengaji. Ustaz Abdul Latif Farfaisal, Abdul Latif Fafuri saya mengaji dengan orang ni. Tak ada masalah, tanyalah. Orang alim mana pun, Syria ke, Jordan ke, Mesir ke. Ya akhi, nama Tuhan ya akhi. Habis. Aku tak boleh jawab apa lah. Aku tak boleh kata apa lah. Nyandor kan. Ya akhi. Kau nak larang nama Tuhan tu disebut oleh hamba dia. Habislah kita. Memang itu betul. Itu betul. Environment kita, keadaan kita. Dia ada satu, dia panggil uruf kita. Jadi kita maknanya ada maslahahnya, ada mafsadahnya. Kita dahulukan mafsadah daripada maslahat. Khalas, ma fi syai'. Wa antum rijal wa nahnu rijal. Orang ni ada ulama, kita pun ada ulama, kita pakai ulama tempatan untuk menghukum perkara-perkara tempatan. Saya akan menyokong sahibus samahah, ya. Walaupun bercanggah dengan siapa-siapa pun, saya akan menyokong bahawa melarangan penggunaan kalimah Allah di Malaysia pada Bible dan sebagainya yang bercetak dalam agama. Wallahu alam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.